Assalamualaikum dan selamat pagi, selamat sejahtera. Okay, hari ini kita akan masuk bab baru, iaitu bab ke-7. Hari itu untuk bab 6, last sekali kita belajar pasal sebatian. Ada kerja kan dalam buku latihan kan. Yang tu yang tak buat lagi, tak buat ya. Okay. Bab baru ni, bab 7, tajuknya ialah kita akan masuk bab 7 iaitu udara. Kita belajar pasal udara. Udara ni apa? Yang kita bernafas ni semua dalam udara, kandungan udara semua. Okey, pertama kita akan masuk komposisi udara. Komposisi udara ni apa? Komposisi udara ni maksud dia benda yang ada dalam udara kita. Apa dia yang ada dalam udara kita? Selama ni kita tak tahu kan apa yang ada dalam udara kita. Yang kita tahu ada oksigen je kan. Sebenarnya ada banyak dalam udara kita. Ni dia. Okay, dalam komposisi udara kita paling banyak sebenarnya bukan oksigen ya, walaupun kita manusia semua pakai oksigen kan, banyak manusia pakai oksigen, tapi sebenarnya yang paling banyak nitrogen. 78% ya, nitrogen dalam udara kita. Okey, kemudian lepas nitrogen ni kita ada oksigen. Oksigen ni 21% dalam udara kita. Oksigen 21%, nitrogen 78%, gas nadir. Gas nadir ni apa? Gas nadir ni gas dalam kumpulan 18. Dalam jadual berkala kita ada kumpulan 18 yang hujung sekali belah kanan. Itu nama dia gas nadir. Gas nadir dan bahan-bahan lain. Bahan-bahan lain ni contohnya habuk ke, wap air ke, itu contoh bahan-bahan lain dalam udara kita. 0.97%, dan akhir sekali yang paling sikit adalah karbon dioksida. Walaupun banyak penghasilan karbon dioksida, tetapi dalam udara karbon dioksida tetap yang paling sedikit. Jadi kalau kita campur semua ni jumlah akan jadi 100%. Okey, kemudian kita nak tentukan peratusan oksigen. Macam tadi kita tahu peratusan oksigen dalam udara kita ada 21%. Jadi kita nak tentukan dengan kita membuat eksperimen. Okay. Tujuan eksperimen ni kita nak tentukan peratusan oksigen dalam udara. Okay. Apa benda bahan yang kita perlukan? Pertama sekali kita perlukan lilin, plastisin ni, bawah lilin ni plastisin supaya lilin tu dia tak jatuh. Kita perlukan mancis untuk menyalakan lilin. Kita perlukan besen kaca ini untuk perangkap udara. Kita perlukan pen penanda ni, nak tanda sini. Kita perlukan balang gas. Ini ya. Besen kaca ni ini untuk isi semua benda ni. Kita perlukan balang gas. Last sekali kita perlukan alas balang gas, dan last sekali kita perlukan air. Okey, pertama sekali kita kena sediakan setup ni. Sediakan radas macam ni. Kita buat macam ni. Mula kita letak lilin sini, ini kita letak alas balang gas ni, letak balang gas. Kita jangan lupa tanda ni tanda ni jadi 5 supaya ada 5 bahagian ni, 1 bahagian, 2 bahagian, 3 bahagian, 4 bahagian dan 5 bahagian. Okay. Nampak ni, bahagikan balang kepada 5 bahagian yang sama dan ditanda dengan pen penanda. Okey, nampak ni, kita bahagi dah 5 bahagian. Lepas tu kita nyalakan lilin dulu. Kita nyalakan lilin. Mula sekali kita sebelum buat tu kita tanda aras air dulu. Kita tandakan aras air. Tapi yang ni kena sama. Nampak ni. Sama tinggi. Alas balang gas ni kena sama tinggi. Okay, kita tandakan aras air dulu. Lepas tu kita nyalakan lilin. Lepas tu kita ambil balang gas ni, kita letak atas lilin ni. Kita tutup lilin ni. Perhatikan dan buat catatan perubahan aras air. Kita buat catatan perubahan kita tengok aras air ni makin meningkat ke, makin berkurang ke. Okay, itu buat kesimpulan tentang peratusan oksigen udara. Okey, nanti dah kita buat eksperimen ni, kita akan nampak air tu akan naik ke aras 1/5 balang gas. 1/5 maknanya 1/5 sinilah. Ini 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 dan sekali 5/5. 1/5 sini.
air akan naik sampai sini saja. Okey. Okay. Bila air naik sampai situ, maksud dia bila air naik sampai situ, maknanya udara mengandungi oksigen kira-kira 20%, sebab pembakaran ni dia perlukan oksigen, dan jadinya 1/5 darabkan dengan Okey, bila saya cakap 1/5 yang memenuhi ni, maknanya kita nak tentukan, maknanya kita nak kira peratusan oksigen, dan jadinya 1/5 darab 100%. Kalau kamu tekan kalkulator 1/5 darab 100, kita akan dapat 20%. Lebih kurang lah, macam tadi dia cakap 21%, ni kita buat eksperimen, dia dapat 20%. Bila dapat 20% ni, ini menunjukkan oksigen dalam udara dia ada 20%, sebab tu dia sampai sini saja oksigen dia, sebab pembakaran perlukan oksigen. Pembakaran penting oksigennya, memerlukan oksigen. Kalau kamu nyalakan mancis ke lighter ke dekat tempat yang tak ada oksigen, mancis tu atau lighter tu tak akan menyala sebab tak ada oksigen. Pembakaran perlukan oksigen. Kepentingan gas dalam kehidupan harian kita. Gas ni ada banyak, nampak ni. Ada gas oksigen, ada gas karbon dioksida, ada gas nitrogen, ada gas nadir. Dalam kehidupan, apa pentingnya gas-gas ni dalam kehidupan kita? Pertama sekali kita ada gas oksigen. Kita tahulah oksigen ni kita pakai untuk bernafas. Bukan bernafas je. Lepas tu pembakaran enjin roket, ingat pembakaran sekat dia perlukan oksigen. Tak ada oksigen, semua benda tak boleh terbakar. Jadinya pembakaran ni perlukan oksigen. Contoh bakaran enjin roket pada altitude tinggi, yang pada enjin roket ni dia nak terbakar. Lepas tu kita ada kimpalan dan pemotongan logam dalam industri. Ni pun perlukan oksigen juga. Lepas tu penyediaan pelbagai sebatian perlukan oksigen. Kemudian yang kedua kita ada gas karbon dioksida. Karbon dioksida ni penting untuk pertama sekali fotosintesis. Fotosintesis pokok memerlukan karbon dioksida untuk dia menghasilkan makanan dia semua, dia perlukan karbon dioksida. Kemudian pembuatan minuman berkarbonat. Minuman gas tu sebenarnya banyak gas karbon dioksida, sebab tu lah tak elok minum. Jangan minum banyak sangat. Okay, kemudian kita ada alat pemadam api ni, fire extinguisher. Perlukan gas karbon dioksida. Lepas tu sekali kita karbon pun perlukan gas karbon dioksida. Kemudian kita ada gas nitrogen. Gas ni kita perlukan untuk hasilkan asid nitrik dan amonia. Penting tengok ni. Menghasilkan asid nitrik dan amonia kita perlukan untuk menjayakan kita nitrogen, untuk menjadi ejen penyejuk. Kemudian gas nadir ni ingat, gas dalam kumpulan 18 jadual berkala belah kanan sekali. Kumpulan 18 jadual berkala. Perlukan gas nadir. Okay, gas helium digunakan untuk mengisi belon udara dan belon kaji cuaca. Belon yang boleh terbang tu kita isi gas helium lah, sebab tu dia boleh terbang. Lepas tu gas neon digunakan dalam lampu iklan. Gas argon digunakan untuk mengisi mentol. Dalamnya ada gas argon. Itulah antara kepentingan gas dalam kehidupan harian kita. Okay. Kemudian kita ada kitaran karbon. Kitaran karbon ni apa? Kitaran karbon ialah kitar yang mengekalkan kandungan karbon dioksida dalam udara dengan mengambil karbon dioksida dari udara dan mengembalikan semula kepada udara. Kita nak kekalkan karbon dioksida ni maksudnya kita ambil karbon dioksida dari udara, lepas tu kita bagi balik. Bila kita ambil bagi balik, benda tak habis. Kalau kita ambil je lepas tu tak bagi-bagi, dia habis lah. Tengok ni. Ni contoh kitaran karbon. Okey. Kitar karbon ni
Dia start dengan pengambilan gas karbon dioksida oleh tumbuhan hijau melalui fotosintesis. Oleh tumbuhan hijau ya. Pokok ni dia menggunakan startnya dia mengambil karbon dioksida. Pokok je yang ambil karbon dioksida, nampak ni. Dia biru ni menggunakan karbon dioksida. Pokok dia yang menggunakan karbon dioksida. Yang lain semua membebaskan karbon dioksida. Pokok untuk proses fotosintesis dia gunakan karbon dioksida, tapi untuk proses respirasi dia bernafas dia membebaskan karbon dioksida. Lepas tu haiwan bernafas pun membebaskan karbon dioksida, manusia bernafas pun orang bernafas pun membebaskan karbon dioksida. Lepas tu bila haiwan mati ke, pokok mati ke, organisma yang mati, dia membebaskan karbon dioksida juga. Dia mereput, dia membebaskan karbon dioksida dalam udara. Lepas tu bahan api juga, bahan api fosil kat kilang-kilang semua tu, petroleum ke gas asli yang batu, dia membebaskan karbon dioksida. Banyak benda yang membebaskan karbon dioksida. Pokok je yang menggunakan karbon dioksida. Nampak? Jadinya itulah pentingnya pokok ni, sebab dia boleh jalankan proses fotosintesis untuk untuk menstabilkan gas karbon dioksida ni. Sebab tu gas karbon dioksida ni dalam udara sikit 0.03% je, sebab adanya banyak pokok. Banyak pokok, sebab itulah kurang gas karbon dioksida ni. Kalau banyak, bahaya juga untuk udara kita. Sekejap. Kalau kandungan gas karbon dioksida yang banyak ni, pertama sekali dia boleh menyebabkan kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau, yang kedua pemanasan global, dan yang ketiga perubahan cuaca secara mendadak. Cuaca akan jadi panas lah untuk kalau gas karbon dioksida berlebihan ni. Sebab itulah kita tak boleh suka-suka hati nak tebang pokok ke, nak bakar hutan ke, sebab bila pokok ni berkurang, maknanya gas karbon dioksida akan bertambah dalam udara kita. Siapa yang nak guna karbon dioksida tu? Itu yang bahaya tu. Lepas tu kita ada kitar oksigen. Kitar oksigen ni apa? Kitar oksigen ni kitar yang melibatkan pengambilan oksigen daripada udara dan pengembalian oksigen semula ke udara. Macam sama juga karbon dioksida tadi. Cuma ni oksigen je. Okey. Kitar oksigen ni pokok juga yang ni yang membebaskan oksigen ni, pokok je. Benda lain tak ada yang membebaskan oksigen. Sama juga macam tadi, macam karbon dioksida, yang menggunakan karbon dioksida ni pokok saja. Yang membebaskan oksigen juga pokok saja. Sebab itulah pokok sangat-sangat penting dekat bumi kita ni. Kalau tak ada pokok ni, bumi kita ni masalah. Okey, tengok tu, pokok akan membebaskan gas oksigen melalui fotosintesis, proses fotosintesis. Pokok juga akan menggunakan oksigen juga melalui proses respirasi dia. Respirasi dia perlukan oksigen, tapi bila dia melakukan proses fotosintesis, dia membebaskan oksigen. Lepas tu proses apa lagi yang guna oksigen? Banyak. Proses pembakaran guna oksigen, proses pengaratan guna oksigen, respirasi haiwan, respirasi pokok, respirasi manusia menggunakan oksigen. Lepas tu bahan-bahan kumuh organisma yang mati, dia nak output pun dia perlukan oksigen juga. Banyak. Semua tu perlukan oksigen. Jadi oksigen ni banyak diperlukan dalam udara, dalam kehidupan kita. Langkah kita nak mengelakkan gangguan kepada kita oksigen dan kita karbon. Macam mana kita nak elakkan gangguan dia? Maksud dia kita nak stabilkan gas oksigen tu dalam udara dengan gas karbon dioksida. Langkah-langkah dia mencegah pembalakan haram. Kita tahu pembalakan haram ni, dia tebang pokok secara haram,
Bila tebang pokok, jumlah pokok akan menurun. Bila jumlah pokok menurun, siapa yang nak ambil karbon dioksida yang banyak, siapa yang nak menghasilkan oksigen yang banyak, sebab itu tak elok. Menyediakan hutan simpan, pokok ni, bilangan pokok ni akan terjaga ataupun akan meningkat ataupun terjaga. Bila terjaga ataupun meningkat, lama-lama gas oksigen akan lebih banyak dan pokok juga boleh ambil balik gas karbon dioksida yang banyak dekat udara ni. Lepas tu tidak melakukan pembakaran hutan. Ni semua pasal hutan je. Pasal hutan, maknanya bila tidak melakukan pembakaran hutan, pokok akan bertambah ataupun sama. Kemudian mengelakkan pembebasan asap kenderaan yang berleluasa. Asap kenderaan tu bahaya juga, dia mengandungi karbon. Sebab tu kita digalakkan berkongsi kenderaan ke ataupun menaiki kenderaan awam ke supaya dapat mengurangkan asap kenderaan. Kemudian menyediakan hutan simpan. Dekat Malaysia ni pun ada hutan simpan juga, hutan hujan tropika. Lepas tu mengelakkan penggunaan racun serangga yang tidak terkawal. Racun serangga yang tidak terkawal ni kita kurangkanlah penggunaan racun serangga tu. Okey, ini saja untuk bab 7.1. Jadinya dalam buku latihan kamu buat soalan daripada surat 133 sampai 134 sampai 139. Banyak tu. Saya tulis. Buku latihan surat 134 sampai 139. Itu dah. Nanti isi kehadiran dalam Google Form saya bagi. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.